Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al waziran min ahli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Ya ayuhal muslimun wa ya ayatuhal muslimat, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, para jemaah Masjid Al-Falah yang dikasihi lagi disayangi kerana Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat bertemu sekali lagi dalam kuliah Maghrib tambahan. Selalunya setiap Jumaat minggu keempat, tapi hari ini ganti. Ustaz yang tak dapat datang pada hari ini, jadi Ustaz ganti mereka yang tak dapat datang. Jadi selanjutnya kita jumpa minggu keempat Jumaat. Jadi kita untuk mengisi kuliah kita teruskan dengan hadis ataupun tafsir kepada 10 wasiat Allah SWT yang mana selalu kita bincang pada pertemuan kita di hari Jumaat setiap bulan minggu keempat tu. Jadi pada pertemuan kita bulan lepas kita sampai pada wasiat Allah nombor 2, iaitu berkaitan dengan buat baik kepada ibu bapa. Wa bil walidaini ihsana, ayat 150, 152, 153 surah Al-An'am. Surah Al-An'am. Jadi pertemuan kita bulan 9 kita dah habis kupas panjang lebar berkaitan dengan wabil walidaini ihsana. Ayat dia bunyi, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq dzalikum wassaakum bihi la'allakum ta'qilun. Jadi itu ayat 151. Kita nak masuk wasiat nombor 3. Wala taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jangan bunuh anak-anak kamu kerana takut papa, takut miskin. Kamilah yang merezekikan kamu dan kamilah yang akan menjaga mereka. Allah kata. Jadi ayat itulah wasiat nombor 3. Lepas pada disuruh anak-anak buat baik kepada mak pak, mak pak pula wasiat nombor 3 buat baik kepada anak-anak. Jadi ni masih dalam bab kekeluargaan dalam Islam. Masih lagi bincang masalah hubungan dengan keluarga. Kerana di keluarga itulah muncul masyarakat, di masyarakat itulah timbul negeri dan negara. Maka dalam konteks ini wasiat yang ketiga, Allah pesan pula kepada ibu bapa. Setelah dia wasiat kepada anak-anak, wasiat kali ini dia datang pula dari mak pak kepada anak-anak pula. Janganlah kamu ibu bapa, janganlah membunuh anak-anak mereka dengan cara bermacam-macam cara. Ada yang kata bunuh anak dengan tidak mengambil berat soal pendidikan, soal pengajian. Bunuh anak juga termasuklah dalam bab itu. Ada ulama tafsir kata tak peduli, tak ambil hirau, tak ambil kisah makan pakai minum, tak ambil kisah. Allah larang. Ada yang dikatakan unwanted child, anak yang tidak dikehendaki,
yang tidak diingini oleh kedua-dua pasangan. Jadi maknanya dibiak, tidak diberi kasih sayang dan sebagainya, membunuh jiwa anak tersebut. Nah, bahkan ada yang lebih tragis, dikatakan pembawa sial anak. Ini amalan ada berlaku dalam negeri dan negara kita. Pahaman-pahaman yang begitu karut, yang tak boleh diterima. Nabi SAW dalam menghuraikan ayat, ada satu hadis diwamai untuk tafsir ayat ni. Hadis tu bunyi, kafa bil mar'i isman ay yudayya man yaqut. Cukup bagi seseorang itu dikira berdosa kiranya dia mensia-siakan orang yang di bawah tanggungannya. Yudayya man yaqut maknanya menyia-nyiakan orang yang patut dia beri makan, orang yang patut dia beri nafkah. Cukup untuk dia ditulis dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nak berdosa bukan dipayah, senang sangat. Tak bagi nafkah, tak bagi pakai baju pada anak pinak, cukup untuk Allah tulis dosa kepada seseorang itu. Jadi maknanya larangan di sini Allah Ta'ala tak bagi mensia-siakannya. Kalau dulu ada orang bunuh anak-anak kerana dalam amalan jahiliyah, bunuh anak perempuan kerana takut membawa malu, membawa yang dikatakan jatuh maruah dan sebagainya. Itu disebutkan dalam ayat Al-Quran. Nah, Allah sebut tentang PL perangai orang jahiliyah. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa muswadda wajhuhu wa huwa kadhim. Apabila diberitakan ni anak main ni perempuan, maka puak-puak jahiliah ni akan bermasam muka, muswaddan, hitam muka, muswaddan, hitam. Wa iza busyira ahaduhum bil unsa muswadda wajhuhu wa huwa kadhim. Dan dia rasa pendam marah. Dia pendam marah. Dia pendam marah sebab dia dapat khabar berita kata nak dia tu perempuan. Jadi larangan ni ada signifikan dengan amalan-amalan yang jahiliah dulu. Jadi Allah Ta'ala mai wasiat dan surah Al-An'am tak sahlah duk buat cerita lama kerana anak tak ada dosa apa, jadi tak perlulah kamu nak bunuh, nak tanam hidup-hidup dan sebagainya. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia dalam apa bentuk pun diharamkan oleh Allah Ta'ala. Dalam ayat ini Allah sebut khusus membunuh anak kerana takut miskin, takut papa. Imlak ni tentang papa, lebih pada miskin ni papa kedana. Sebab tu ada orang tua kata, jangan duk ajak anak panggil papa. Sebab kita tak mau papa dah, kita duk suruh anak panggil papa. Esok papa semua orang tahu, no? Semua siapa panggil papa tak tahu halah habis. Sebab apa? Doa. Kita bahasa kita papa tu makna lebih daripada fakir lagi, lebih pada miskin, fakir, nombor dua, lebih pada tu lagi papa. Papa makna apa? Tak ada apa, tinggal celpa boleh jadi kot, tak ada apa, nah, kosong, jadi papa. Papa tambah lagi situ kedana, itu, nah, tak ada apa tu. Jadi kerana takut papa bunuh anak, ni Allah larang. Kerana apa? Perkara ni masyhur berlaku secara fakta, data dan sejarah di zaman jahiliah. Nah, ini bermakna pengharaman membunuh anak hanya terbatas pada sebab demikian. Sebab semua bentuk pembunuhan adalah diharamkan tanpa mengira apakah motif tujuan pembunuhan itu. Nah, sama ada anak itu masih dalam kandungan
ataupun sudah lahir. Ada orang bunuh melalui pengguguran, dengan cara sedut dan sebagainya. Ya Allah, macam-macam. Kalau kita tengok, dia hidup dalam tu, dia tarik kaki sikit, tangan sikit, dia tunjuk dalam YouTube dan sebagainya. Seksa. Bukan dia keluar begitu saja, sikit. Jenuhlah esok. Kalau siapa buat kerja tu, dia tak boleh tidur, dia akan sentiasa dibayangi, dihantui oleh suara anak yang duk teriak tengah-tengah malam, duk tidur lena, terkejut jaga dan sebagainya. Pasal perbuatan membunuh anak dalam kandungan itu lagi dahsyat. Kita nampak tak ada apa, tapi rupanya dahsyat. Siapa cincang kecil-kecil, halus-halus, tarik sikit-sikit, buang daripada yang dah disenyawakan, yang dah sedih 120 hari, yang dah Allah Ta'ala cium roh. Sebab dia kata dalam perut ibu ni, lepas pada 40 hari yang ketiga, Allah hantar malaikat cium roh, tulis 4 perkara. Hadis sebut. Yang pertama, tulis pasal ajal dia, rezeki dia, amalan dia, baik buruk. Dan yang keempat, nasib dia, celaka atau bahagia. Itu dia yang tulis oleh Allah Ta'ala selepas 120 hari. Lepas pada tu, kalau gugur, kalau duk buat apa lagi proses buang, tak tentu arah, dikira membunuh janin yang sudah bernyawa di dalam perut. Tuan-tuan, puasilan dia bunyi. Sebab dia bunyi sebab kita cepat masuk lari dan tak sampai lama. Beri lalu azan. Sambung sikit tuan-tuan, lepas sekalian dah boleh habis kita wasiat yang ketiga malam ni, insyaAllah. Islam, tuan-tuan, agama yang menitik beratkan tentang pembentukan dan pembinaan masyarakat yang harmoni. Maka tuan-tuan, lepas sekalian, Islam letakkan garis-garis panduan, kaedah-kaedah yang utama di dalam pembentukan masyarakat yang ideal, masyarakat yang harmoni itu, dengan meletakkan hukum-hukum yang kita sebutkan tadi. Antaranya ialah meletakkan bahawasanya ibu bapa kena buat ihsan juga kepada anak-anak. Bukan hanya anak-anak kena buat ihsan kepada ibu bapa, tapi dimulai dengan ihsan daripada bapa, ibu bapa kepada anak dulu. Dan kemudiannya barulah anak-anak itu dituntut berbuat ihsan kepada ibu bapa. Jadi Ngah kata turun daripada ibu bapa yang ada ihsan, insya-Allah anak-anak itu yang akan ada ihsan kepada ibu bapanya. Sebab tu dikatakan oleh para orang tua-tua kita dulu, dia kata kita kalau buat lebih kurang ke anak-anak kita waktu mereka kecil-kecil, maka esok kita tua, esok mereka pun buat lebih kurang kat kita juga. Lepas tu siapa yang hargai anak dia akan hargai dia. Ini adalah merupakan
sistem Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala berikan. Sebab tanggungjawab seorang ibu bapa itu kepada anaknya ialah yang pertama, memberikan perlindungan kepada anak-anaknya, perlindungan kepada anak-anaknya tempat tinggal, perlindungan dari segi mara bahaya, sejuk panas, dan makanan. Yang kedua, mengasuh mereka. Asuh bukan hanya sekadar kita bela, tetapi mengasuh. Mengasuh ni makna lebih kepada makna tarbiyah. Mengasuh bermakna kita daripada Rabb, ya, dalam membela itu ada mendidik. Di dalam kita bagi tidur ada sana pendidikan akidah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah. Hari hayun itu dia masukkan dalam anak sambil duk mengasuh, sambil duk mengasuh, sambil duk bagi dia minum bismillah. Semua itu dipanggil tanggungjawab ibu bapa, terutamanya si ibu yang kena menyerahkan pendidikan kepada anak-anaknya. Kerana ibu dengan tarbiyah itu sangat-sangat hampir dan ianya sangat mudah diserap oleh anak. Kita tengok bagaimana anak. Yang ketiga, mendidik, mengasuh. Lepas mengasuh, mendidik. Ini tanggungjawab memberi pendidikan daripada rendah sampailah kepada mereka boleh berdiri di atas kaki mereka sendiri. Dan yang keempatnya ialah menyara mereka. Cara segi kita sebut pakai makan, minum, tempat tinggal, pelajaran, semua tu adalah merupakan memerlukan kepada duit kos. Tambahlah ni daripada main habang Ustaz, Allah mau tahu pasal apa? Bah sekolah naik pula dah. Awak tak naik pula, minyak dah naik 20 maka bah sekolah pun naik ni tadi daripada tekat bulan 12 ni ya. Dah habang dah kat kami nak naik tambahan bah sekolah. Itu salah tambahan bah. Sama dari kepala tuan dari sekolah dan sebagainya. Ini semua ni Allah suruh, jangan kata ianya satu yang sia-sia. Bahkan RM1 yang kamu derma pada fisabilillah, orang jihad fisabilillah, dengan RM1 yang hang belanja kepada keluarga, mana lebih besar? Nabi tanya. Dan sahabat jawab fisabilillah. Nabi kita tak, RM1 yang hang belanja untuk keluarga hang tu lebih besar lagi pahala dia daripada RM1 yang hang derma pada jalan Allah. 1 dinar, 1 dirham fisabilillah, dengan 1 dirham untuk anak bini, besar lagi hak 1 dirham yang dibelanjakan untuk besar pahala. Nak bagi tahu kat kita, jangan kita duk nampak hak lain lebih besar, hak tu lebih besar. Jadi jangan duk kira dalam nak menyara anak pinak, jangan duk kira di dalam nak membesarkan anak, berikan yang terbaik untuk anak-anak. Kerana semua itu ada nilai pahala yang disediakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menimpakan dosa yang besar kepada mereka yang mengabaikan tanggungjawab keibubapaan ini. Allah SWT akan menimpakan dosa yang besar kepada mereka yang mengabaikan tanggungjawab ini. Maka ada satu berlaku di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Bapa mengadu anak pengajak, anak derhaka. Lalu Sayyidina Umar nak jatuh hukum. Sayyidina Umar siasat main panggil anak ni, pak hang abang kat ku kata hang derhaka. Pasal apa hang derhaka kat dia?
Budak ni jawab, dia kata, sebelum aku derhaka kat pak aku derhaka kat aku dulu. Tu dia. Pasal apa jadi aku tu? Mesti mak tu itu. Yang buat satu, dia pilih perempuan yang nak kandung jadi mak aku tu, perempuan-perempuan yang tak elok, bariah, perempuan yang pelacur, yang buat kerja-kerja jahat. Nombor dua, dia pun nama aku yang huruf yang tak elok, nama yang tak elok. Jadi itu tanggungjawab bapa, pilih nama yang elok-elok. Ya, satu tanggungjawab bapa, betul-betul yang pak yang kena buh. Nah, sebab tu kalau tu ustaz ke, tok guru ke, besar mana pun, siapa lebih aula afdal buh nama anak? Pak tu. Nah, bukan tanya ustaz. Ustaz kena tanya dia, hang nak buh nama apa? Aku nak dengar. Lalu tu tak apa, Allah saya kita. Bukan duk ditanya ustaz. Pak tu kena ada lah matlamat dia buh nama anak ni supaya anak jadi apa? Dia kena ada lah aim dia, vision dia, wawasan dia untuk anak. Ini buh Abdul Hadi. Nah, dia buh nama apa nama tuan. Nah, itu tanggungjawab bapa. Dia bubuh nama apa? Dia kan nama orang tu. Tak salah nama pak tu nama pelik lah. Murrah ke apa-apa, Paik Masam kot nama dia tu. No? Pak aku buh nama aku Paik ke Masam, dia tahu. Maka yang ketiga, dia tidak mendidik. Ini sudah mak panggil bapak ni, aku dah dengar penjelasan dari dua-dua pihak. Jadi aku buat keputusan, hang kena perelokkan balik nama dia, kena elokkan balik asuhan didik terhadap dia. Sebab hang telah lakukan beberapa kezaliman terhadap anak hang dulu. Maka sebab tu dia tidak menghormati dan tidak menghargai hang. Jadi tu yang kata Islam dia tekankan daripada pemilihan isteri, tempat nak takung benih, itu pun disuruh pilih. Nabi sebut fazfar bidzati, pilih yang bukan mengaji agama. Tengok perkataan Nabi, bidzati, yang memiliki, mengamalkan agama. Kalau kita kata fazfar bidzati itu yang mengaji agama, kita nikah dengan ustazah selesai. Tak selesai kalau ustazah jenis tak menghidup dan memiliki agama, tidak buat agama. Nikah dengan tak ustazah cikgu tapi dia menghidupkan agama, selesai. Jadi yang Nabi suruh kita pilih bizatidin, bukan orang yang mengaji di dalam option agama, di dalam bidang agama tak, tetapi dia kata yang mengamalkan agama, yang menghidupkan agama. Bizatidin, bukan yang dikatakan mengaji agama. Maka taribat yadak, maka engkau akan boleh bertepuk tangan, boleh berlepas, boleh orang kata apa, senang, lapang. Taribat yadak tu bahasa balaghah. Baik. Dan dalam hadis yang lain, itu nak abang kata ihsan kepada ibu, kepada anak ni bermula daripada pemilihan ibu dia ni. Dan yang ketiga yang kita nak sebut di sini ialah hadis Nabi. Nabi sebut iyyaka wa khadra'ud diman. Mal khadra'ud diman ya Rasulullah? Apa dia khadra'ud diman tu? Tak tahu. Iyyaka wa khadra'ud diman. Lalu para sahabat kata, berhati-hati kamu dengan sayong-sayong tumbuh-tumbuhan hijau yang tumbuh di acak, di air acak. Tumbuh sayong yang hijau segar, tapi dia tumbuh di mana? Di tempat kotor. Tempat kotor segar hijau, sayong-sayong yang elok. Ni Nabi bagi umpama. Lalu sahabat tak boleh nak faham.
Sahabat tanya, mal khadra'ud diman ya Rasulullah, apa dia sayur-sayur yang tumbuh di tempat yang tak elok ni, sayur-sayur hijau yang tumbuh di tempat-tempat tak elok? Rasulullah SAW jawab, al-mar'atul hasna fi manbatis su, perempuan-perempuan yang cantik, yang segak, tetapi tumbuh hidup dalam persekitaran yang tak elok, kotor. Memang cantik, lawa, rupa, baras, tapi persekitaran, environment dia, hidup dia dalam keadaan yang tidak elok. Itu Nabi suruh jaga-jaga, jangan tersirna dan tertipu dengan kecantikan sehingga kan tak ambil kira tempat tumbuh dia, tempat terbit dia, tempat dia duduk tu. Kali seronok kepada rupa cantik tapi hati sakit, mata tak sakit, hati sakit. Sebab tu Nabi suruh pilih sungguh-sungguh. Dia sebut apa dalam hadis dia, tuan-tuan? Khayyaru linutfatikum, khayyaru linutfatikum, pilih untuk kamu nak letak nutfah kamu, nutfah kamu nak letak, pilih. Ini nombor satu ihsan kita kepada anak-anak, iaitu memilih ibu yang salihah, yang zatiddin. Itu nombor satu, ihsan nombor satu. Ihsan nombor dua, buh nama yang baik-baik, supaya kita panggil nama tu jadi doa dan doa. Nah, sebab tu Ustaz sebut tadi, duk panggil papa, anak duk panggil kita papa tu adalah doa. Sebab tu takut dia pun makbul, jadi kita tak pernah nak elok. Maka tu nasihat. Nah, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, doa bila kita panggil pak panggil nama yang baik, itu doa. Mak dia panggil, tok dia panggil, wan dia panggil, kawan dia panggil, cikgu dia panggil, tok guru panggil, ulama panggil, maka semua tu jadi doa yang baik untuknya, insya-Allah. Itu nombor 2 ihsan. Nombor 3 ialah sarah dan sebagainya yang digariskan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Pendidikan, memberikan segala bentuk penyaraan dari sudut pendidikan yang utama. Pendidikan pula ialah yang pertama sekali Abdullah Nasir Ulwan dalam kitabnya Tarbiyatul Aulad, pendidikan akidah, pendidikan syariah, pendidikan jasmani, fizikal pun kena ada. Bukan hanya didik semua dia, pendidikan fizikal pun kena ada. Kena bawa mereka pergi menunggang kuda, pergi memanah dan sebagainya, berenang. Itu pendidikan fizikal. Pendidikan dari segi apa lagi? Akhlak, akidah, syariah, akhlak, jasmani, rohani, mental dan sebagainya. Sebab tu dulu kami di Kedah ada seorang Tuan Ustaz yang rajin baca buku, nama dia Sanusi Junaid. Dia ni tuan-tuan pasien, dia ada buat kempen Manjaro. Manjaro tu dia kata apa dia? Ialah rohani, jasmani dan juga mental. Man tu mental, jasmani tu roh tu rohani. Manjaro. Kata kita nak lahir rakyat negeri Kedah yang seimbang, mentalnya, jasmaninya, rohaninya. Tanam padi atas pokok, no? Atas bumbung, tuan-tuan dan manjiru. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu cerita nak seimbang. Jadi pendidikan yang seimbang dari segi mental, itu dikatakan masuk akidah, masukkan yang katakan syariat. Start 7 tahun Nabi ajak penguatkuasaan ataupun mulalah kita menyuruh amal makruf, iaitu perintah. Lepas tu saya kata amal makruf dengan konsep dakwah lain. Amal makruf dia kena paksa, amal makna paksa dengan kapasiti yang kita ada. Dakwah bukan paksa, seru, cerita. Nak buat, tak mau buat tak apa. Dengan anak bukan boleh dakwah. Dengan anak kena pasti sampai dia buat. Tak tu Nabi kita pukul sebelum
10 tahun kena pukul dia 10 tahun bila dia tak mau sembahyang. Pasal apa? Ni amal makruf. Amal makruf bukan dakwah, dia perintah untuk kita buat benda yang Tuhan suruh, yang wajib, kena perintah buat sampai dia buat. Bukan dakwah, hang tak mau buat tak apa, tak boleh. Itu bukan amal makruf, itu dakwah. Kita ni amal makruf, kita kena suruh dia buat. Nahi mungkar, larang dia sampai dia tinggal. Bukan kata oh tak apa, biar dia. Tak, dia nak buat juga, nak buat macam mana, fikir dia tak payah, kita tak payah nak buat ya. Biar fikir dia dah bagi tahu dah. Tak boleh sampai kena tinggal mungkar tu. Sebab itu dikatakan amal makruf nahi mungkar, dia konsep yang berbeza dengan dakwah. Jangan duk faham dakwah pula kita dengan anak. Bukan dakwah kita dengan anak. Kita dengan anak, dengan orang bawah kekuasaan kita, bawah apa nama yang dipanggil sebagai di bawah kekuatan, di bawah kita boleh paksa dia, maka kita kena paksa buat. Sampai 7 tahun Nabi didik. 7 tahun itulah termasuk dengan solat, puasa, tutup aurat, kena latihlah. Tapi suruh dengan tegas, tak boleh hutan lagi. Kalau dia terbuka, dia main-main, dia terlupa, jangan marah, tutup dia, pasang balik kat dia. Tapi bila 10 tahun ni kena hutan. Kalau dia terbuka aurat, kalau dia sengaja dedah, kalau dia tinggal solat, kalau dia tak puasa, semua tu boleh hutan dah. Sebab Nabi dah izin. Hutan tu dapat pahala sebab kita hutan kerana diizinkan oleh syarak, diizinkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Sebab apa? Tarbiyah. Dah jadi buluh baru nak hutan, dia hutan kita balik. Syazali, anak tu Syazali, Pak lah yang bersalah, dia kata. Masa dulu Syazali kecil, bapak tak mau tegur Syazali, bagi segala-galanya. Sekarang Syazali sudah besar, sekarang Syazali sudah jadi ketua gangster. Apa bapak nak buat? Dah menangis tak berlaku. Sebab tu Nabi kata tiba waktu kecil-kecil 10 tahun 10 tahun ke 14 tahun boleh. Lepas pada tu kita nak tibai lepas tibai kita balik. Duduk cari pasal jadi tuan-tuan dan puan-puan, 7 hak tu bukan Nabi kata. 7 manja kasih. Ni Sayyidina Ali. 7 yang kedua kita bagikan cengih 7 sampai 14, didik tarbiyah. Ni garang 7 sampai 14 ni. 14 sampai 21 baik balik, berkawan balik. Sebab daripada remaja nak sampai kepada umur nak lepas remaja tu 14 ke 21. Jangan sampai remaja-remaja lain lebih hampir dengan mereka. Ni tujuan cabaran ni didik anak-anak. Bila main tang umur 14 ke 21 ni, dia jadi cukup teruk budak-budak masa ni. Dia jadi kalau kecil 1 sampai 7 dia pening cara lain, tak berasa nak sakit kotak. Tapi kalau 14 sampai 21 hak ni dia jadi pening yang sakit otak, kita tengok tak boleh dah. Ni 14 21. Jadi apa yang disebut oleh Sayyidina Ali, berkawan, wasahibuhum indal salas, ketiga yang fasa yang ketiga, iaitu fasa 14-21. Lepas tu baru kita boleh, orang kata lepas rumah, lepas tu naik ke atas lepas untuk mereka hidup. Tu pun kena duk nasihat juga sekali segala. Maka tuan-tuan, itulah dia tentang tajuk larangan bunuh anak kerana takut miskin. Allah kata, kamilah yang beri rezeki kepada kamu, bapak-bapak tu, wa iyahum, dan kamilah yang akan jaga anak-anak itu. Dan rezeki bukan di tangan kita, tapi di tangan Allah SWT. Bila dia bagi anak, makna kata ada rezeki lah untuk anak tu. Saya takutlah kerana dia yang telah jamin. Sebab tu saya teringat tadi tengok satu
siaran YouTube Dr. Mutawalli Sya'rawi yang almarhum sudah meninggal. Dia sebut Allah Ta'ala buat main satu hadis kursi. Hadis kursi, hadis yang makna dari Allah, perkataan dari Nabi. Ya bana Adam, khalaqtuka li'ibadi fala tal'ab wa dhamintu laka rizqi fala tat'ab. Allah Ta'ala kata, wahai anak Adam, aku cipta kamu untuk ibadat, maka jangan main-main dalam ibadat. Yang kedua, aku telah jamin kepada kamu rezeki, wahai anak Adam. Jangan penat-penat, jangan susah-susah, jangan sampai bunuh anak kerana takut rezeki. Sebab aku dah jamin rezeki untuk dia. Tidak tak lahir budak tu kalau tidak kerana ada rezeki yang telah aku sediakan. Nah, yakin dengan anak tu, dia kata tak gaduh duk pening kepala sampai nak bunuh anak dan sebagainya. Allah kata Allah jamin rezeki, dan setiap anak yang lahir membawa rezeki yang baik untuk keluarga tersebut, suami dan isteri, dan makmur, bahagia, tenang, sentosa, insya-Allah, bila kita yakin bahawa rezeki itu di tangan Allah dan Allah bagi kepada kita tu, bermakna dia ada dah khazanah dia yang di spare, yang telah disimpan untuk kita dan orang lain tak boleh ambil. Tu hak kita, hak anak dan hak keluarga kita. Tak jadi miskin kerana anak ramai, tak jadi miskin kerana direzekikan Allah anak pinak. Insya-Allah. Jadi habis kita dengan tajuk yang ketiga, wasiat Allah yang ketiga di dalam pembinaan keluarga. Satu dia ada dalam wasiat-wasiat ayat yang pertama ni, dia lebih menumpukan kepada pembinaan masyarakat dan keluarga. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma awlina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min du'a'in la yusma' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha' wa na'udzubika min haula'il arba'. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami daripada ilmu yang tidak bermanfaat, daripada doa yang tidak pernah kau dengar, daripada nafsu yang tidak pernah kenyang, dan qalbu yang tidak pernah khusyuk. Lindungi kami keempat-empat perkara ini ya Allah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.